لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Pertamanya marilah kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat kurniaan yang Allah taala telah kurniakan. Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kita dengan pelbagai nikmat, dan apa sahaja yang Allah taala beri pada kita hari ini semua adalah nikmat daripada Allah. Semua adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita Allah taala anugerahkan nikmat yang terbesar, yang teragung, iaitu nikmatul iman dan nikmatul Islam. Tidak ada nikmat yang lebih besar dari semua nikmat yang ada melainkan nikmat iman dan Islam. Maka sewajarnya kita, bila mana Allah Ta'ala memberikan kita nikmat iman dan Islam, maka apa yang perlu kita buat adalah kita kena memperkukuhkan nikmat tersebut. Tambah nikmat tu. Macam sebahagian kita yang merasai nikmat berharta ataupun sedikit kekayaan yang Allah Ta'ala bagi. Sikit tak cukup, rasa nak tambah. Rasa macam kalau ada sikit saham, nak tambah saham. Macam tu juga iman ini. Tak patut ada sikit, kena tambah banyak. Macam mana nak jadikan dia bertambah banyak? Kita belajar, kita memahami apa yang kita buat, amal-amal yang kita lakukan kita faham, dan buat secara berganda-ganda. Jadikan dia banyak. Jadikan lebih berdisiplin. Ini peringatan pada saya dan juga untuk tuan-tuan. Dan tak salah juga, bila mana masuk tahun baru 2019 ni, kita pun pasanglah azam yang baru. Bukan pasang azam, maksudnya azam yang sama, kalau boleh lebih baik daripada yang tahun lepas. Tak adalah kita ni nak sangat ikut tahun baru ni, sebab 2019 ni adalah bulan ataupun tahun yang bergantung kepada kalender Masihi. Kita orang Islam ada kalender tersendiri. Kita ada kalender kita. Kita ada 12 bulan yang Allah Ta'ala iktiraf. Bukan Januari, Muharram, Safar, ada bulan-bulan tersebut. Jadi tak adalah kita nak ikut sangat. Cuma kalau kita nak memasang azam, tak jadi satu kesalahan. Pasang azam 2 tahun ini lebih baik. Sebab apa? Sebab umur semakin pendek. Umur bertambah. Jangan suka sangat. Jangan suka sangat. Okay? Fikir-fikir bahawasanya masa semakin sikit. Dan kita umat Islam, tadi walaupun kita kata kita pasang azam, tapi kita tak sambutlah tahun baru. Okay? Tahun baru tak payah sambut lah. Walaupun dah lepas, tapi kita sebut je lah. Okay? Sebab benda ni akan berlaku juga tahun depan, berlaku lagi. Okay? Malam New Year sambut, sungguh-sungguh. Ada sebahagian kita yang sampai Christmas pun dia pun sama juga, Christmas. Sebahagian kena bekerja, pakai baju Santa Claus pula. Ada bukan tak ada. Kadang-kadang kita tengok dekat restoran,
dekat restoran hotel ni kan. Dan dia hotel ni dia ada masa perayaan ni, kalau Christmas dia Christmas kan, jadi kena pakai baju Santa Claus. Jadi kita kata kita umat Islam ini kita tak ikut benda-benda macam ni. Kita umat Islam ada perayaan kita sendiri, kita umat Islam ada hari yang kita bangga, ada bulan-bulan yang kita ikut. Okay. Dan kalau kita nak cerita sikit lah sebelum kita masuk pada kuliah kita, 25 Disember ni, kalau kepada orang-orang Kristian, mereka menganggap dia adalah hari kelahiran Isa, yang mana mereka panggil dia sebagai Yesus. Yesus. Dan kita ada beberapa sebab yang kita tak boleh ikut mereka, dan kita tak boleh pun bersama dengan mereka dalam hal ni. Yang pertamanya adalah kita menganggap Isa alaihissalam itu adalah seorang Rasul. Rasulun minar rusul. Rasul daripada Rasul-Rasul yang Allah Ta'ala telah utuskan. Salah seorang daripadanya. Okay, dan kita pun menganggap Nabi Isa itu dia masih hidup. Beza dengan Nasrani, mereka kata mereka dah salib Nabi Isa. Mereka kata, kalau Yahudi kata mereka dah bunuh Isa AS. Kita tak. Itu yang pertama. Dari sudut pegangan ataupun i'tikad yang pertama. Yang kedua, dari sudut fakta tu sendiri. Dari sudut fakta ataupun sejarah, seperti mana yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran. Allah Ta'ala sebut ketika mana Maryam hendak melahirkan. Maryam waktu mana dia dah nak bersalin, dia dah sarat tu, Allah Ta'ala perintahkan dia supaya dia gegar pohon kurma. Ya. Allah Ta'ala sebut dalam surah Maryam, وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِزْءِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. Allah Ta'ala perintahkan Maryam supaya dia gegar pohon kurma, nakhlah ni pohon kurma. تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا, mana akan gugur ke atas kau Maryam rutaban janiyah. Rutab, kurma-kurma yang hampir, yang masak, yang dah nak masak ni, supaya dia gugur. Tuan-tuan, rutab adalah salah satu daripada proses dia sebelum dia jadi kurma kering. Kalau kita orang awam ni, mungkin kalau saintifik, kalau orang belajar lebih tentang kejadian penghasilan kurma ni, mungkin lebih banyak proses tu. Tapi kita yang orang awam ni, kita tahu kurma ni ada beberapa peringkat lah. Yang pertamanya dia sebut balah. Balah ni kurma yang bertangkai, masih kat tangkai dia, kemudian dia rasa dia pahit kelak. Dia belum masak. Yang keduanya dia dah jadi lembut sikit, separuh tu dia panggil rutab, dia basah. Dia punya luar dia tu ada lapisan kulit, dalam dia basah lagi. Tu sedap makan. Yang ketiga, biasa yang ketiga tu dah jadi kering tu, dia panggil kurma, at-tumur ataupun at-tamr. Okey, ini proses-prosesnya lah. Tuan-tuan, muslimin semua dirahmati Allah. Kalau kita lihat daripada tanda atau isyarat yang ada dalam Quran tentang ketika mana Maryam sedang sarat mengandung Nabi Isa alaihissalam, pada waktu tu adalah waktu yang mana kurma sedang apa kita kata dah keluar, dah berbuah lah. Okey, kalau kita tengok di manakah tempat beradanya para nabi ni, para nabi dia ada kat mana? Kita katalah kawasan tengah-tengah, Middle Earth tu kan, dekat tengah-tengah, ataupun kita kata dekat bahagian timur tengah dan kawasan-kawasan kat sekitar situ, kita kata situlah tempat para nabi. Okey, kalau kata musim panas, kalau kata tuan-tuan, buah yang ada akan keluar kurma hanyalah pada musim panas saja. Okey, musim panas di tempat sana, bukan macam kat Australia. Mungkin Australia dia lain. Australia mungkin musim panas hujung tahun, ataupun pertengahan tahun dia musim sejuk. Tapi kalau tempat para nabi yang kita tahu ni, musim panas hanya pada bulan 6 hingga bulan 8.
Jadi waktu tu sajalah buah-buah yang ada. Jadi kalau tuan-tuan makan kurma bulan 2, bulan 3 ni, itu memang stok lama. Dia simpan dalam cold storage dia. Tuan-tuan nak beli, dia keluarkan. Supplier pun dia keluarkan daripada dia punya ni, dia akan bagi pada peniaga. Tuan-tuan beli kurma tu, kurma yang bulan tahun lepas punya, bulan 6. Okay. Jadi kat sini menunjukkan bahawasanya Nabi Isa bukan lahir 25 Disember seperti mana dikatakan oleh, berpegangnya oleh orang Kristian. Okeylah, kita katalah Kristian, dia kata dia tak nak pegang dengan Al-Quran. Al-Quran bukan kitab yang mereka pegang. Tuan-tuan, ada juga di kalangan rahib mereka ataupun dalam kitab Bible mereka sendiri menceritakan tentang kelahiran Isa itu, pada malam-malam kelahiran Nabi Isa itu, dikatakan adanya kambing dengan pengembala kambing keluar pada waktu malam. Macam mana? Nampak kambing keluar. Tuan-tuan, kambing musim sejuk pada waktu malam dia tak keluar. Lagi-lagi kalau dia sejuk. Musim sejuk lah. Tuan-tuan ada kambing? Kambing malam-malam dia kalau lembu mungkin, kerbau mungkin dia keluar, dia juga ada ragut pukul 3-4 pagi lah. Kambing dia tak ada kot. Lagi pula sejuk. Pada musim tu, kita kata apa? Kalau kita kata kambing pun dia takkan keluar pada waktu malam lah, senang lah. Okey. Itu salah satu bukti bahawasanya Nabi Isa tu tak lahir seperti mana yang mereka sangka. Okey. Sebab tu Allah Taala menyifatkan mereka tu sebagai golongan yang sesat. Waladdallin seperti mana kita baca dalam Al-Fatihah, maksudnya adalah orang-orang Nasrani. Khusus Allah Taala sifatkan mereka. Jadi kita tak payah ikut mereka lah. Dan kalau kita kata pada tahun ini, bukanlah kita nak ikut mereka sangat, cumanya untuk kita tanamkan azam kita, tak jadi satu kesalahan. Macam juga kita masuk semester baru lah. Masuk semester, kalau kata sekolah, masuk semester baru, tanam azam baru. Okay? Mudah-mudahan kita bersama dengan orang yang soleh, kita tingkatkan amalan kita insya-Allah. Semua dirahmati Allah, kita sambung pada muka surat 108 pada poin yang ke-6. Okey, poin yang ke-6. Ini perbincangan tersambung tahun lepas. Tahun lepas 2018 ya. Okey, ini 2019. Pada nombor 6, peringatan bagi orang-orang yang suka berdusta dan menyebarkannya di kalangan manusia. Dan sepatutnya orang yang bekerja di bidang kewartawanan, penerangan dan penyiaran pada hari ini menyedari bahawa yang ini, maka tidak boleh bagi mereka mengadakan kedustaan dan tidak boleh menyebarkannya, maka semua itu akan dikenakan hukuman ke atasnya. Tuan-tuan, kita bincang pasal apa? Kita bincang pasal Nabi SAW, dia mimpi pada waktu malam. Okey, Nabi mimpi pada waktu malam, dan Nabi biasanya bila bangun pagi itu Nabi akan tafsir mimpi Nabi. Okay. Nabi akan tafsir ataupun takwil. Kalau Nabi lepas solat subuh, Nabi akan pusing dan Nabi akan tanya siapa ada mimpi malam tadi. Kalau tak ada siapa mimpi, Nabi cerita apa Nabi mimpi. Okay. Dan kita sebut takwil mimpi bukan sahaja mesti waktu subuh, dia mesti waktu yang terdekat dengan mimpi tu. Sebab Nabi juga pernah mimpi pada waktu lain, iaitu Nabi pernah mimpi pada waktu Qailulah. Qailulah dia tidur tengah hari sekejap. Mimpi tu bangun. Kalau kita mimpi waktu tu, dan kita pun nak cari orang yang boleh tafsirkan mimpi kita tu, jangan tunggu esok. Oh ni mimpi, baru nak tanya. Sebab kalau esok dia dah jadi lain. Sebab dia paling bagus selepas mimpi itu terus tanya. Sebab apa? Sebab para ulama kata, kita bila mana dah makin lama ni, kita makin tambah-tambah pula cerita dalam mimpi tu.
Yalah, mula-mula A, B je, A, B, C. Okay? Bila kita cerita tu A, B, C, mungkin dah tambah C plus. Nanti kalau esok tunggu 2-3 hari lepas tu A, B, C, D, E, F, G. Maksudnya dia cerita dah pelbagai. Bila kita renung apa dia, tambah punya perasa dia apa semua. Jadi tafsiran tu dah jadi lain. Dan nak cari orang yang tafsir mimpi ni, carilah orang yang berpengalaman, orang yang berpengetahuan tentang agama juga. Okay, ada pengalaman hidup juga. Pengalaman hidup dari sudut dia banyak mimpi daripada kita. Okay, kalau dia muda daripada kita, muda sangat, dia pun mimpi pun beberapa kali bro. Dia kena cari orang yang banyak mimpi, orang yang ada pengalaman dengan mimpi ni. Okey. Dan kalau macam dalam konteks Nabi ni, Ibn Hajar kata, untuk orang yang takbir mimpi pada waktu pagi ni, kalau dia mimpi, sebab apa Nabi takbir mimpi malam, pagi, sebab biasanya waktu tu lah orang mimpi biasa. Dan orang yang nak abir mimpi, orang yang takbir mimpi pun dia tak sibuk dengan ma'ash, dia tak sibuk dengan kehidupan dia. Pagi-pagi segar kan, lepas main subuh mana ada cerita apa-apa lagi, tak ada cerita apa lagi. Dia dah mula cerita ni lepas zuhur baru start. Dia lepas subuh ni dia pun tak sibuk dengan kehidupan dia, bos dia pun tak marah dia lagi, tanya dia pun dia boleh jawab tenang. Cuba kalau tanya dia pukul 3 petang, dia pun dah kena marah dalam mesyuarat dia. Kau ni tanya sibuk. Dia dah tak boleh lah, manusia kan. Okey, bagi apa? Bagi tafsiran mimpi tu lebih jelas oleh penafsir mimpi. Okey, dan penulis bagi tahu bahawasanya berhati-hatilah orang yang suka melebarkan kedustaan di kalangan manusia. Tuan-tuan, hukum menyebarkan kedustaan adalah salah satu daripada dosa besar. Okey, dosa besar. Kalau dia dusta ke atas Nabi, lagi berdosa berganda. Dusta ke atas Nabi SAW. Dusta ke atas Nabi maksudnya menyampaikan apa yang Nabi tak cakap, menyebut apa yang Nabi tak sebut. Kalau dia nak kata sesuatu tapi bukan daripada Nabi, tak apa. Dia katalah sekian tapi ni Nabi tak katalah. Okey. Tetapi kalau dia sampaikan sesuatu, ini Nabi buat tapi Nabi tak buat, okey, itu dia panggil dusta ke atas Nabi SAW. Dan kalau kita nak menyampaikan sesuatu yang kita rasa tak yakin, okey, lebih baik kita menyebut, kalau dalam tentang hadis Nabi lah, kita kata kama qalan Nabi. Tuan pernah dengar tak ada ustaz dia sebut au kama qalan Nabi? Dia sebut satu hadis, kemudian dia tak confirm, ataupun dia nak selamat, dia kata au kama qalan Nabi. Au kama qal maksudnya atau seperti mana yang Nabi kata. Kadang-kadang kita nak mengajar ni, ingatan kita kadang-kadang ada yang tak berapa nak jelas. Dan bila orang tanya, jawapan tu datang tiba-tiba, contoh soalan tiba-tiba kan, preparation tak ada. Jadi kita sebut satu hadis Nabi, kita pun tak yakin lafaz tu betul ke tidak. Kita sebutlah au kama qalan Nabi, atau seperti mana apa yang Nabi kata. Itu lebih selamat. Okey. Dan kalau tak yakin, kalau tak yakin apa tu, baik tarik balik lah. Tuan-tuan, ada satu hadis Nabi SAW yang mana ada seorang perawi hadis ni, dia seorang alim. Nama dia adalah Imam Malik bin Anas. Ada satu hadis yang dia ceritakan tentang bagaimana Allah Ta'ala memerintahkan orang keluar daripada neraka. Tuan-tuan, umat Islam ni semua akan masuk dalam syurga kan. Kalau yang memang dia ahli syurga, memang amal soleh dia bagus, dia akan directly masuk dalam syurga. Ada sebahagian orang yang dia Islam, dia percaya pada Allah, ataupun dia ni ahli tauhid, al-muwahhidun, tetapi dia buat dosa besar. Dia bunuh orang, dia buat maksiat, dia berzina dan sebagainya, contoh masuk dalam neraka. Satu hadis Bukhari Muslim. Sampai satu masa Allah Ta'ala akan perintahkan ahli neraka tadi ni, walaupun dia Muslim, Allah Ta'ala akan perintahkan keluar. Okay? Allah Ta'ala perintahkan keluar. Siapa yang ada iman, walaupun dalam hadis tu kata iman dia sebesar biji sawi saja,
Bayangkan sebesar biji sawi, maknanya dia percaya Allah, tapi mungkin amal tak pernah buat, semua tak pernah ada. Ataupun amal ada hilang semua. Tak tahulah. Allah Ta'ala perintahkan supaya mereka ni keluar. Dan mereka keluar. Bila mana mereka keluar, rupa mereka hitam legam lah. Na'udzubillah, harap-harapkan kita lah. Kita tak nak masuk neraka lah. Bila mana keluar daripada api neraka ni, mereka iswaddu, mereka ni hitam. Allah Ta'ala perintahkan dia sebelum masuk syurga, Allah Ta'ala perintahkan dia pergi masuk dalam sungai. Ada satu sungai, nama dia Sungai Al-Haya. Imam Malik bin Anas waktu tu dia tak confirm, Sungai Al-Haya ke Sungai Al-Hayah. Dia tak confirm tau. Sungai, nama sungai tu apa? Al-Haya ataupun Al-Hayah. Tuan-tuan, Imam Malik bin Anas ni dia imam. Tuan-tuan bayangkan, dalam hadis Nabi yang dia nak sebutkan, dia nak sampaikan pada anak murid, ada yang dia macam dia tak yakin, dia sebut atau. Dia tak macam kita, memang sentiasa confident je. Sama ada yang menyampaikan berceramah, tak pun yang tukang forward message ni, confidentnya. Tak pernah rasa macam nak ragu-ragu nak send betul ke Nabi cakap macam ni. Tak ada rasa apa-apa kan. Tahu-tahu kawan bagi, kita pun hantar. Imam Malik bin Anas, tuan-tuan, Imam Darul Hijrah. Imam Darul Hijrah ni, kita kata Imam Madinah lah. Kalau orang datang Madinah, orang cari Imam Malik, ada tak kita orang datang daripada jauh? Tuan-tuan, Imam Malik ni daripada Andalus datang jumpa dia, daripada Spain datang, daripada Afrika, daripada mana, satu dunia datang. Kalau Madinah, cari Imam Malik bin Anas. Tuan-tuan, ada tak orang luar cari tuan-tuan? Tak ada kan? Orang luar kalau datang tempat kita ni, dia cari tu KLCC kan? Dia cari KLCC. Orang Arab kalau datang Malaysia, dia cari KLCC. Tak pun dia cari Jinting. Tahu Jinting? Genting. Tak tahu apa dia buat kat Genting. Arab ni suka pergi Genting. Tak pun Langkawi, tak pun Pening. Dia suka tempat-tempat peranginan je lah. Dia tak jadi tuan-tuan. Kita tak ada apa. Kita tak ada apa orang nak jadi. Imam Malik bin Anas, orang datang, orang nak belajar, orang nak tanya fatwa dia. Orang nak minta fatwa daripada dia. Satu dunia kalau pergi Madinah, dalam masjid Nabi tu ada banyak alim. Orang tak belajar dengan fulan bin fulan. Pada zaman tu kalau fulan bin fulan ni datang zaman kita, dia lah paling alim. Tapi dalam ramai-ramai alim yang ramai tu, ada paling alim Imam Malik bin Anas. Hingga kan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah datang Madinah belajar dengan dia. Imam Syafi'i datang belajar dengan dia. Sehingga kan Imam Syafi'i memuji Imam Malik. Imam Malik ni macam bintang. Kalau sebut ulama ni, Imam Malik ni macam bintang. Betapa hebatnya Imam Malik dengan warak dia, dengan dia waktu tu pakar dalam hadis. Bahkan dikatakan dia juga pakar dalam sunnah. Ada sebahagian orang bezakan hadis tu apa, sunnah tu apa. Dia pakar duduk. Dan dia pakar dalam fiqh. Hingga kan dia adalah pelopor pada mazhab Maliki. Yang hari ini dekat mana? Kat negara kita tak ada Maliki. Kalau kata dekat yang ada mazhab Maliki ni dekat Andalus, ada dekat mana? Dekat Afrika, dekat Morocco. Hebat. Tapi dia adalah orang yang sangat warak. Warak ni apa? Warak maksudnya dia sangat berhati-hati. Kalau orang tanya soalan, puluh-puluh soalan, mungkin dia akan jawab tak sampai lebih daripada 10. Kita kalau orang tanya 10 jawab. Lagi kalau exam kan, exam tak boleh tak jawab, kosong markah. Saya dulu exam kan, tak tahu nak jawab macam mana, tulis juga. Rasa macam berdosa pun ada. Kadang-kadang kan, sebab kita belajar pengajian Islam, tak adalah yang kita rasa kita bantai semua, tak. Mana yang kita rasa tepat. Saya ingat dulu belajar dengan kawan saya kan, kita test kan, kita ada quiz kan, jawab. Ada satu jawapan tu, dia tak ada directly tentang hukum, dia tentang perawi hadis. Ada tentang fulan bin fulan, tak apa. Saya pun sebat je lah, tak tahu kan. Kawan saya sebut wallahu a'lam. Saya tengok dia dapat separuh markah, saya dapat kosong. Dia tulis wallahu a'lam, maknanya sifat hati-hati tu, wallahu a'lam tu Syekh bagi markah kat dia.
Syekh suka dengan jawapan tu. Kalau tak tahu, wallahu a'lam. Dapat je 0.5 markah. Kita kosong. Untuk soalan tu lah. Markah dia 1 lah. Soalan lain banyak kan. Okay. Maknanya Imam Malik bin Anas dia sangat berhati-hati. Jadilah macam dia. Okay. Nak kata, nak sebut apa tentang urusan agama tu utamanya. Okay. Tentang urusan yang sekarang ni kan, yang suka viral di kalangan kita. Tahan diri kita daripada sebar kan. Kadang-kadang kita nak kongsi dekat dalam kita punya grup. Kita tanya pula dalam grup tu, siapa tahu benda ni? Sebenarnya dalam grup tu semua tak tahu. Benda yang viral, contoh viral, ada budak perempuan pandai cakap orang putih, contoh kan, Aisyah London. Masuk dalam grup, siapa tahu dia? Semua tak tahu. Lepas tu semua ulas. Oh, dia ni sekian macam ni, dia duduk kat sini. Dia orang sebenarnya tu. Contohlah kan. Kita main tam. Contoh ni satu contoh Jadi kurangkan kita punya menyampaikan apa yang kita tak tahu. Okey. Yang kedua, ancaman dari zina dan penjelasan terhadap apa yang akan dilukakan bagi orang yang berzina setelah mati dan bagaimana keadaan mereka. Kita dah sebutkan bagaimana pengakhiran kepada orang yang melakukan zina sekiranya dia tak bertaubat. Okey. Kalau tak bertaubat, maka dia akan dikenakan azab sebelum masuk akhirat tau. Ni cerita Nabi dekat barzakh. Nabi mimpi kat barzakh lagi dah kena seksa. Okey. Tapi kalau dah berzina tetapi tak ada orang datangkan bukti, maksudnya tak ada 4 saksi yang melihat orang buat kesalahan zina. Kemudian tak ada pula dia pergi mengaku dengan pemerintah. Kan? Maknanya senyap sajalah. Jangan buka aib. Keaiban tutup. Tak diperintahkan pula pergi mengaku dekat pemerintah tentang kesalahan zina yang telah dilakukan. Bukan nak suruh buat sembunyi-sembunyi, tak. Tapi kalau dah buat, bertaubat pada Allah. Tapi sekiranya sampai kepada pengetahuan pemerintah dan sabit dengan cara pengakuan daripada dia ataupun ada saksi-saksi, pengakuan dia ulama bahas sama ada sekali pengakuan ataupun 4 kali, seperti mana dalam hadis-hadis Nabi yang telah disebutkan, maka dikenakan hukuman had ke atas dia. Kalau kata dia belum kahwin, maka dia kena 100 kali sebatan. Kalau dia dah berkahwin, maka dia kena rejam sampai mati. Okey. Itu yang ketujuh. Yang ke-8, peringatan dari riba yang akan menenggelamkan tuan-tuannya dalam lautan darah sebagai ganti dari harta yang dimakannya dengan cara riba akan digantikan dengan batu-batu. Tuan-tuan, dekat barzakh siapa yang makan harta riba, dekat alam kubur siapa yang makan harta riba, dia akan mandi dalam lautan darah. Walaupun nampak macam tenang kan, kubur tu nampak macam tenang, tapi dalam tu Allah saja, Allah yang tahu. Kita tak tahu apa yang berlaku dekat barzakh ni. Tok Adi je tahu. Tok Adi. Dia je selalu dengar, orang lain tak dengar, dia seorang Okey. Tuan-tuan, had riba ni dosa sangat besar. Okey. Riba dosa sangat besar. Sama ada yang meminjam, yang bagi pinjam, saksi ataupun yang wakil, ini semua terlibat dalam riba ni. Tinggalkan apa sahaja yang hari ni bank konvensional, tinggal, ambillah yang Islami. Okey, senang, mudah macam tu lah. Nak bahas satu panjang. Bukan tak ada alternatif, ada alternatif. Cumanya katanya macam ni dan sebagainya. Katanya mahal dan sebagainya. Bukan mahal. Dia ada dia punya, nanti malah cerita panjang lah. Saya pun bukan pakar dalam benda ni juga. Cuma kita nak kata lebih menguntungkan, itu saja. Ambillah yang Islami. Okey, pembiayaan yang Islami ni. Okey, jangan terlibat dengan riba. Dan Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Baqarah ayat 200 lebih. Allah Taala kata apa? Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu ya ayyuhallazina amanu taqullaha. Bertakwalah kamu kepada Allah.
wa dharu ma baqiya minar riba, dan tinggalkan lebihan riba. Tuan-tuan, riba jahiliyah yang wujud pada zaman dulu adalah riba yang pinjam bayar lebih ni. So kalau bagi pinjam bayar lebih kan. Pinjam 1,000, lepas seminggu tak boleh bayar. Bayar bunga 200 je. Baru bunga 200. Tu cara-cara orang buat ni. Yang tak berlesen ke apa ni. Ini semua riba ni. Memang bila nak habis memang tak boleh habis lah. Mana boleh habis? Kita pinjam, contoh pinjam 10,000, lepas minggu bayar 2,000 Mana cik 2,000, 10,000 pun dia dah habis kan. 2,000 ni apa? 2,000 ni bukan dia punya principal, bukan dia punya pokok dah. 2,000 ni dia punya bunga saja, interest. Ini contoh lah kan. Ini contoh yang banyak lah. Riba ni tu kan kira banyak kecil, banyak sikit. Apa sahaja yang ada manfaat lebih, maka dia sebut sebagai riba. Allah Ta'ala perintahkan, wadharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin, sekiranya kamu beriman. Kemudian fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih, sekiranya mereka yang terlibat dengan riba ni tak tinggalkan, Allah Ta'ala suruh tinggalkan, tak mau tinggal tak, fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih, ketahuilah sungguhnya mereka tu telah mengisytiharkan perang dengan Allah dan Rasul. Hati-hati yo. Riba ni seolah-olah macam kalau kita tak nak lepas daripada riba ni, dah lepas lah. Seolah-olah macam kita nak isytihar perang dengan Allah dan Rasul. Hati-hati ya. Jangan main-main. Kalau ada tukar. Okey. Itu yang paling penting sekali dia. Dan kemudian mereka akan makan harta yang dimakannya dengan cara riba, akan dimakan dengan batu. Makan batu. Okey. Yang ke-9, neraka telah wujud. Tuan-tuan, ni neraka dah wujud dah sekarang ni. Dan Malik penjaga neraka, ia berdiri di atas neraka. Dan neraka disediakan bagi orang-orang yang melakukan kesalahan pada hari kiamat. Penjaga kepada neraka adalah Malik. Okey. Yang ke-10, anak-anak kecil dalam syurga di bawah jagaan Ibrahim alaihissalam hingga hari kiamat. Tuan-tuan, dalam hadis yang kita bacakan tahun lepas, Nabi SAW dalam mimpi tu Nabi nampak ada orang tinggi. Okay, kemudian Nabi tanya kepada malaikat yang bersama dengan Nabi dalam mimpi tu, siapa tu? Malaikat kata itu Ibrahim alaihissalam. Tuan-tuan, ini kelebihan Nabi Ibrahim. Okay, Nabi Ibrahim ni banyak kelebihan dia. Cerita kat dunia pun kelebihan dia banyak. Mujizat Nabi Ibrahim pun banyak. Masuk baling dalam api tak terbakar. Umur dah berusia, dapat zuriat. Kemudian apa lagi? Allah Ta'ala tunjuk pada dia macam mana Allah Ta'ala hidupkan benda yang dah mati. Tuan-tuan, Nabi Ibrahim AS ni, dia ada satu mukjizat yang mana dia nak tengok Allah Ta'ala hidupkan benda mati. Kaifa tuhyil mauta, qala rabbi arini kaifa tuhyil mauta, qala awalam tu'min. Nabi Ibrahim minta pada Allah. Tuan-tuan, minta macam mana pun tak boleh dapat. Nabi SAW pun tak dapat. Sebab tu Nabi kata nahnu ahaqqu bisyak min Ibrahim. Nabi kata nak bandingkan Nabi sendiri dengan Ibrahim, Nabi dengan sahabat Nabi sendiri lebih layak syak. Syak ni maksudnya sebabkan tak nampak mukjizat lebih banyak Ibrahim lagi banyak mukjizat yang hebat-hebat lah. Apa contohnya? Yang tadi itulah, arini kaifa tuhyil mauta. Nabi Ibrahim dia minta pada Allah, tunjukkan pada dia macam mana Allah Ta'ala hidupkan benda dah mati. Allah Ta'ala kata ke Ibrahim, awalam tu'min, Ibrahim tak beriman ke dengan Allah Ta'ala boleh hidupkan benda mati? Tuan-tuan, kita percaya, kita beriman akan ada kehidupan selepas kematian, walaupun tak pernah nampak lagi. Tak pernah nampak. Nabi Ibrahim dia bukan tak percaya, dia percaya, cuma dia nak tengok macam mana. Jawapan dia kepada Allah, qala bala.
Aku percaya, ya percaya. Walakin liyatma'inna qalbi. Tapi aku nak tengok depan mata supaya nak tambahkan iman, nak bagi jiwa tu tenang. Tahu tak, itu tujuan mukjizat. Tujuan mukjizat adalah nak bagi jiwa tu tenang, beriman pada Allah. Sebab tu Allah Ta'ala utuskan para nabi ni, dia ada mukjizat supaya orang boleh beriman. Tak beriman tuan-tuan, tengok Nabi Isa boleh bercakap, kecil boleh bercakap, masih dalam buai tu boleh bercakap. Tak terkejut? Boleh. Orang lain boleh? Tak boleh. Tujuan untuk apa? Untuk memberi orang percaya dan beriman tentang kekuasaan Allah, Allah Ta'ala, yang mana yang diutuskan tu seorang Nabi. Itu tujuan dia. Dia bukan macam black magic tu, street black magic, tunjuk gambar ni ada spek apa tu, duit kan, ada gambar orang kan, dia alihkan gambar tu pergi sana, pergi sini, muka asam lah, senyum pula gambar kat dalam duit tu. Contoh, itu nak bagi orang suka black magic tu je. Kalau kata belajar sihir, tujuan tu syirik pada Allah. Tapi mukjizat supaya apa? Supaya orang beriman. Okay? Dan Nabi Ibrahim dia dapat benda ni. Kat dunia dapat, kat akhirat, dekat barzakh, hanya antara kelebihan dia dekat barzakh, iaitu dia bersama dengan anak-anak kecil yang mati masa dia kecil. Siapa yang ada anak yang meninggal sebelum baligh, dia akan bersama dengan Nabi Ibrahim AS. Kita kata selalu kan, anak syurga kan. Ni dia. Ialah masuk syurga lah, dia kecil lagi kan. Belum ada kesalahan, bukan mukallaf, tak ada pertanggungjawabkan pada dia untuk buat rukun Islam, buat amal dan sebagainya, belum ada dosa. Mereka bersama dengan Nabi Ibrahim AS. Yang ke-11, syurga telah diciptakan. Syurga pun ada dah ada dah. Binaannya dari emas dan perak, iaitu taman yang indah permai, sungai-sungai mengalir, istana-istananya mewah, dan istananya yang paling besar ialah istana Rasulullah SAW, yang ketika ketinggiannya mencakar langit. Tuan-tuan jangan tengok langit tu, jangan tengok langit, langit tinggi macam tu, pencakar langit tu. Dia yang atas tu belum lagi sampai langit, masih lagi ard, masih lagi bumi. Okay? Dan dikatakan juga yang cakrawala yang kita tengok ni pun masih dalam langit dunia, belum pergi langit sebenar lagi. Walaqad zayyana as-samaa ad-dunya bimasabih. Kami, Allah Ta'ala hiaskan langit dunia ni dengan lampu-lampu. Tuan-tuan tengok ada nampak bintang apa semua tu kan. Bintang-bintang tu pun masih langit dunia, belum langit betul lagi. Langit 1, langit 2, langit 3, langit 4. Tu syurga, tuan-tuan, tinggi. Kat syurga lagi tinggi atas ni. Kat mana tak tahulah. Tak boleh bayang betapa luasnya ciptaan Allah Azza wa Jalla. Kita ni tak ada apa pun, tuan-tuan. Tuan-tuan rasa macam kita miliki sesuatu di dunia ni. Ada orang kata, aku KWSP aku 5 juta. Contohlah kan. Kaya, dia rasa kaya sangat tu. Tuan-tuan, tu semua bukan kita punya. Tu semua Allah Ta'ala punya. Kat mana yang disebutkan tu milik Allah? Kat mana? Yang dikatakan dunia dan isi dia semua ni milik Allah. Kat mana? Ayat yang tuan-tuan baca, ayat yang paling agung dalam Quran, Ayatul Kursi. Macam mana ayat kursi? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Lahu ma, dia memiliki ma fis samawat, apa sahaja yang ada kat langit-langit, dan apa sahaja yang ada kat bumi ni semua dia punya. Bukan kita punya. Tahu ayat kursi ni ayat paling agung. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi tanya pada Ubay, tak silap Ubay bin Ka'ab. Nabi panggil dia Abul Munzir. Nabi kata, ya Abul Munzir, atadri ayu ayatin fi kitab min kitabillahi ma'aka a'zam. Nabi tanya dekat Abul Munzir, Ubay bin Ka'ab. Nabi tanya, atadri ayu ayatin min kitabillah, adakah engkau tahu daripada kitab Allah ni
Ma'aka a'zam, yang engkau tahu, yang ada bersama dengan kau yang paling agung. Nabi tanya dia pertama, dia pun Allah wa rasuluhu a'lam. Mula-mula ingat Nabi macam nak test dia je, ataupun saja nak uji dia, bagi tak tahu kan. Rupanya sebenarnya dia tahu. Nabi tanya kali kedua. Bila kali kedua tu, oh, rupanya Nabi betul-betul tanya. Last kali dia pun baca dah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayat ni sebab apa dia hebat? Sebab apa dia agung? Boleh jawab, saya belanja roti john. Ada roti john. Ada rambutan, sebab ada rambutan. Tuan-tuan, sebab apa ayat ni hebat? Sebab apa ayat ni agung? Sebab dia punya tajuk dia, tuan-tuan. Ayatul Kursi ni cerita tentang Allah, cerita tentang kekuasaan Allah, cerita tentang Allah yang pertama, kemudian kekuasaan dia, sifat-sifat dia. Sebab tu dia paling agung dalam Quran. Dia bukan surah, surah paling agung Al-Fatihah. Cuma kita kata ayat paling agung, Ayatul Kursi. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Dia yang miliki semua sekali, yang langit-langit semua dia punya. Harta-harta yang kita ada semua dia punya. Bukan kita boleh pergi jauh pun. Kadang-kadang orang kata apa? Duit simpan untuk hari tua. Dah tua dah pun, nak simpan apa lagi lah. Bukan dia buat apa pun. Oh, tinggalkan rumah kat anak kan. Anak pun tak ada duduk dah sekitu. Anak pindah kerja kat Kelantan, duduk rumah kat Kelantan. Rumah tak ada orang duduk. Contohlah kan. Nak kata jangan cari sangat. Bukan tak boleh cari dunia, tapi jangan lupa akhirat. Okey. Yang kena tahu, kita bukan milik benda ni, harta dunia ni semua milik daripada Allah. Kemudian Allah memaafkan hamba-hambanya yang mencampur adukkan amalan baik dan buruk, lalu merosakkan diri mereka dengan dosa dan maksiat. Kemudian Allah mengampunkan mereka, lalu kembali kecantikan dan hilang keburukan. Tuan-tuan, Allah Ta'ala ni maha mengampun. Allah Ta'ala ni maha pengampun. Dosa besar macam mana pun, selagi tak sampai kepada kematian, lam yugharghir, tak sampai roh kita dekat sini, selagi tu Allah Ta'ala terima taubat. Macam nak taubat? Astaghfirullahalazim. Itu je. Itu je, tuan-tuan. Itu je taubat sebenarnya. Tapi dengan tahdir, dengan mendatangkan rasa lah, betul-betul insaf. Astaghfirullah. Simple je, bukan nak kena pergi buat surat ke. Buat surat ayat tak cantik pun tak apa lah. Kita kalau tulis surat kat bos tak cantik, ayat tolak. Apa ni ayat, format pun tak ada, tarikh pun salah, reject. Contoh benda-benda teknikal tak ada. Tak ada benda teknikal, simple je. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Astaghfirullah, aku minta ampun padamu ya Allah, dan aku bertaubat kepadamu. Macam tu je. Senang je. Tuhan sekalian alam, raja segala raja, simple. Tak ada nak payah-payah, tuan-tuan, ada protokol, tak ada. Kalau lagi tak ada orang, lagi bagus. Maksudnya kalau dalam keadaan orang tak ada nak perlu ada apa-apa, tak ada. Tak perlu sediakan, tak. Kalau kita nak sambut orang besar, bajet banyak lah. Bajet banyak, tuan-tuan. Sambut orang besar ni, pengalaman saya lah. Ada program sambut orang besar ni je 100,000 lebih. Walaupun dia kata jimat pun 100,000 kat pergi dia. Bajet asal 200,000, jadi 100,000. Allah Azza wa Jalla tak perlukan semua benda ni. Okey, tuan-tuan nak bertaubat pada Allah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang hadis yang saya sebutkan tadi, Allah Ta'ala keluarkan orang yang masuk dalam neraka. Itu semua adalah contoh syafaat daripada Allah. Maksudnya bantuan daripada Allah. Okey, kita dekat akhirat ni kita ada syafaat daripada pelbagai cara. Syafaat daripada Nabi. Okey, syafaat daripada Nabi antaranya mempercepatkan hisab. Hisab ni kira-kira ta'jil al-hisab. Kita dah dapat buku amal, okay? Sebelum dapat buku amal, dia ada hisab. Dekat mahsyar tu dihisab satu-satu. Hisab ni kira-kira kan, masuk dalam buku hisab. Jadi masa tu panjang, memakan masa yang berapa juta tahun tak tahulah. Sebab masa kat dunia dengan akhirat, satu hari dekat akhirat sama dengan 1000 tahun kat dunia.
Tuan-tuan hidup kat sini dunia ni 100 tahun pun, dekat akhirat tu baru sampai dalam 2-3 jam je lah. 2 jam je. Betul tak? Baru sampai 2.4 jam. Kalau tuan-tuan hidup 100 tahun kat sini, dekat mahsyar tu baru 2 jam lah. Betapa sekejapnya kehidupan dunia ni sebenarnya. Kita azan. Okey. Kita sambung sikit ni bila kita solat Isyak. Tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala membenarkan syafaat-syafaat ketika mana ada di akhirat kelak. Okey, antaranya syafaat daripada Nabi. Okey. Ada juga syafaat yang berbentuk amalan. Contohnya jenazah yang disolatkan oleh 40 orang lelaki, yang mana 40 orang lelaki ini tidak mensyirikkan Allah, la yusyrikuna billahi syai'a.
syafa'ahumullah. Mana yang solat ni tadi, dia akan memberi syafaat pada si mati ni. Sebab tu bagusnya kalau ada jenazah, kita ramaikan dia untuk solat. Kalaupun dah sampai masa dah siap dah jenazah ni, cumanya ada masa lebih kurang sejam 2 jam lagi nak solat, tak apa, tunggu sekejap. Itu tak kira takjil, tak kira lambatkan, tak kira melambatkan jenazah untuk dikebumikan. Jangan kita dah pukul 11 ni tak boleh tunggu ni, nak zuhur, tunggu sekejap. Tak ada masalah, biar ramai orang datang solat. Moga-moga kita datang solat, kita solat untuk orang, akan datang orang solat ramai untuk kita. Kalau contoh pukul 2.30, pukul 3 dah siap dah, tengah tunggu saudara mara nak datang, bolehlah jauh-jauh sikit boleh sampai. Lepas asar solat, lepas tu pergi kebumikan. Tapi kalau nak tunggu balik daripada London 12-13 jam. Tuan-tuan, contoh mudah, tuan-tuan pergi Masjidil Haram, Masjid Nabawi, bila orang solat? Waktu solat fardu lah. Yang meninggal tu kadang-kadang, kalau zuhur tu pagi lagi dah meninggal dah, pagi-pagi dah meninggal dah. Tak ada buat urusan apa semua, tak sempat nak apa semua, tunggu je, tahan sampai zuhur semayang, tak ada masalah pun. Tak ada sampai melambatkan. Itu penting. Itu antara syafaat. Syafaat pada orang kafir hanya ada pada Abu Talib. Nabi yang bagi syafaat. Syafaat daripada Nabi. Abu Talib ni disebabkan dia baik dengan Nabi, dia bantu dakwah Nabi, tapi dia tak Islam. Dia tak macam pengakhiran kepada orang musyrikin yang lain masuk dalam neraka. Abu Talib dia pakai boot kan, dia pakai kasut dia tu, kasut api panas tu sampai menggelegak. Itu syafaat mengurangkan seksaan Abu Talib saja. Tapi semua syafaat ni semua dengan keizinan Allah lah. Allah Ta'ala ni masuk syurga ke apa semua dengan rahmat dia. Tuan-tuan, kita ni semua dengan rahmat Tuhan. Kalau dia tak nak bagi kita masuk syurga, boleh tak? Boleh lah, dia punya. Kita pun dia punya. Kalau dia kata lepas mati ni langsung tak payah hidup kita, pun boleh. Ni mati tak payah hidup dengan kau, boleh je. Tak wujud terus kat dunia ni pun boleh ya Allah Ta'ala ni. Tapi dia teruskan hidup. Lepas tu dia buat, Allah Ta'ala buat jalan macam ni, masuk pula syurga. Allah Ta'ala syurga pun dia punya, nikmat-nikmat syurga pun dia punya, semua dia punya. Kita pun dia punya. Kalau dia tak nak bagi pun tu hak dia pun. Sebab tu kita masuk syurga ni kerana rahmat daripada Allah. Kalau nak bandingkan dengan amal dan jasa kita, tak ada apa pun. Apa kita buat? Itu sikit lah. Kemudian perjalanan Rasulullah pada malam Isra' dan Mi'raj ke langit adalah dengan roh dan jasad. Adapun dalam hadis ini, maka ia dengan roh sahaja, dan demikian banyak kali terjadi bagi Rasulullah. Isra' Mi'raj, roh dengan jasad. Nabi SAW bergerak dengan roh dan jasad. Yang dalam hadis ini Nabi mimpi. Mimpi ni roh. Sebab tu ada sebahagian ulama kata, bila mana roh keluar, tu yang roh boleh bertemu dengan roh yang lain. Kadang-kadang kita mungkin kalau kita mimpi bertemu dengan bapak kita, mungkin roh kita bertemu dengan dia. Mungkin macam tu lah. Roh dia memang macam tu. Dia ada roh ni urusan Allah. Jangan nak cerita lebih sangat lah. Cerita lebih macam tahu sangat. Roh ni urusan Allah. Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhi min amri rabbi. Katakanlah roh itu urusan Allah. Semua kita pun tak tahu kan. Kemudian membatalkan perkataan sebahagian ahli bid'ah yang mendakwakan bahawa mereka tinggal dalam syurga seperti dalam kehidupan dunia. Maka Rasulullah tidak diizinkan memasuki istananya di dunia dan ia akan memasukinya dalam syurga. Saya tak tahu dia merujuk kepada yang mana ni, tapi nak menunjukkan bahawasanya orang-orang yang disebut sebagai ahli maksiat ni, mereka tak dapatlah masuk syurga. Nabi SAW dan orang-orang soleh akan dapat syurga di akhirat. Yang ke-15, imam atau khatib tidak mengapa membelakangi kiblat dan menghadap kepada manusia seperti mana yang dilakukan Rasulullah dalam khutbahnya dan seperti mana yang dilakukan selepas solat. Maksudnya imam ataupun khatib boleh berpaling menghadap pada makmum. Contoh macam ni, atas mimbar pandang sana kan, ataupun duduk kat sini. Nabi SAW waktu bila dia takwil mimpi, waktu lepas solat subuh. Habis solat subuh tu Nabi terus berpaling, ngadap. Kalau ada benda Nabi nak sampaikan, kuliah ke, Nabi bagi kuliah.
Kalau ada benda Nabi nak takwil mimpi, Nabi akan terus cakap apa benda niat Nabi. Okey. Itu caranya. Dan Syekh ni kata imam dan khatib boleh buat macam ni. Okey. Wallahu taala alam. Kita habis kisah kita yang ke-12 ni. Banyak kali juga kita pertemuan kita buat. InsyaAllah kita akan sambung pada yang akan datang, kisah yang ke-13. Sebelum kita akhiri majlis ni, ada soalan? Tak Islam, okey. Tak Islam pun dia kira syurga. Yes. Kalau tak Islam pun dia syurga. Macam baby kan, baby kecil lahir. Dia macam ni lah. Budak ni lahir alal fitrah. Dia fitrah tu dia bersih kan. Daripada lahir tu sampai 5-6 tahun pun dia bersih lagi. Dia tak ada apa-apa lagi. Dia bukan dia bukan mukallaf lah, senang. Dia bukan orang yang ada tanggungan. Jadi dia tergolong dalam fitrah tadi tu lah. Dia masuk syurga lah. Wallahu a'lam. Okey. Jawapan dia yang pertama sekali nak kata kenapa wallahu alam, tapi Nabi Ibrahim dia adalah Khalilur Rahman. Khalilur Rahman maksudnya dia adalah kekasih pada Allah. Selain daripada Nabi yang dapat gelaran kekasih Allah, dua je, Nabi SAW dengan Nabi Ibrahim. Okay, macam kalau ikut ranking, Nabi SAW kedua, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni dia banyak kelebihan. Antaranya dia orang pertama akan pakai baju. Dekat akhirat ni tuan-tuan, bangkit mahsyar tak ada baju. Tuan-tuan tak ada baju, saya tak ada baju. Tapi tak ada sibuk dah waktu tu. Semua tengah sibuk fikir tentang amalan. Tapi Nabi Ibrahim orang pertama pakai baju. Sebab apa? Sebab dia dekat dunia, dia kena cabut baju dia. Waktu nak kena balik dalam api tu, dia tak ada baju. Waktu nak balik dalam api tu, baju dia tak ada, langsung satu tak ada. Dakwah sampai tahap macam tu. Jadi dia punya dia punya apa dia dapat dekat akhirat, pakai baju. Apa lagi? Nabi Ibrahim AS, Allah Ta'ala janji dengan dia tak akan malukan dia ke akhirat. Tak akan malukan dia, tak akan buka aib dia sikit pun. Apa contoh yang Allah Ta'ala tutup aib dia? Bapak dia. Kita dah belajar kan? Bapak dia Allah Ta'ala tutup daripada apa? Bapak dia menyembah yang akan masukkan dalam neraka. Allah Ta'ala tukar wajah bapak dia jadi serigala. Tapi yang untuk yang ni saya tak tahulah. Sebab apa tak tahulah. Cumanya